Kami kini menuju ke Kampung Talang, Cangkat, Kuala Kangsar, Perak, Darul Rizwan. Responden tidak mempunyai kerja tetap, bergaji kecil, mempunyai 4 orang anak, menjaga isteri yang sakit, sakit kolesterol, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya menyebabkan beliau tidak boleh berjalan, berkursi roda. Kru My House pergi ke sana untuk melihat apa yang boleh kita bantu. Bersama saya, Syamsul Debat, dalam sebuah rancangan yang bertujuan membantu mengubah kehidupan mereka yang kekurangan, iaitu My House. Bersama-sama tim My House, kita akan mengenal pasti, mengenali serta membantu membina kehidupan mereka yang terpilih kepada yang lebih baik. Kalau tengok pada keadaan rumah ni, atas kayu, bawah batu. Tapi kayu ni pun macam dah lama pula nampaknya. Ya Allah, banyaknya barang. Ini barang ni nak kata nak buang macam nak simpan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Ni tahniah saya nak ucapkan. Ya. Sebab Cik Murad dan keluarga rumah ni telah dipilih sebagai responden kali ini untuk program My House. Iaitu kita akan tambah baik rumah ni. Ya. Jadi kita tengok kat luar dulu boleh? Boleh. Kalau saya tengok dekat tepi ni banyak betul barang-barang ni. Ini semua barang tak berpakai, Ustaz. Barang tak pakai dah jadi sampah dah lah. Jadi sampah dah. Tapi kita biar je macam ni macam mana? Saya nak buang pun tak tahu nak alih ke mana. Lori tak ada. Kalau nak sewa pun kena pakai duit lori. Tengok ni dengan airnya. Ini dah jadi pembiakan nyamuk Aedes ni. Bahaya ni. Ini pun sama juga? Ini ke macam store. Store barang ke berpakai lah. Tapi store dekat luar pun tak berapa cantik lah elok rupanya lah kan. Tu kat sana ada lagi lah, kau tengok sini. Banyak betul barang. Sini pun ada lagi sini. Yang ni dulu asalnya bawah rumah lah. Bawah je rumah. Mana tak ada apa-apa lah bawah. Tak ada apa, kosong lah. Yang ni pula? Yang tu tempat tidur anak perempuan. Ya ke? Anak perempuan tidur sini? Dia tak ada bilik? Tak ada bilik lah? Tak ada bilik anak perempuan. Dekat dengan tangga pula tu? Tangga tu naik ke atas. Jadi kita tengok atas lah boleh? Boleh. Asalnya ni dulu duduk atas lah? Dulu duduk atas. Habis? Lepas tu atas ni jadi apa lah sekarang? Atas ni ke macam tempat buang barang tak pakai lah. Ni banyak kain-kain tak pakai ni? Semua tak pakai lah. Yang ini? Yang ni ke tempat bilik tidur rehat ni, tak ada berpintu. Pasal langsir lah. Yang ni sebenarnya ruang apa ni yang ni? Yang ni ruang tamu. Dulu ruang tamu lah ni. Yalah. Nampak peluang pun dah jadi tempat longgokkan sampah-sampah. Longgok barang tak pakai. Tapi memang panas sikit lah atas ni. Panas lah, pasal zinc ni. Zinc tu kan. Kalau tengok pada keadaan Puan Sariah sekarang duduk dekat atas kursi roda ni. Dah berapa lama dah? Duduk atas kursi roda ni baru tahun ni. Baru tahun ni? Puncanya? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, katarak mata. Katarak belah kiri ke belah kanan? Belah kanan. Ada stroke. Jadi dah berapa lama berkahwin? Saya 27 tahun. 27 tahun Cik Murad kerja apa? Jual ayam pasar. Saya kahwin dengan dia memang dia jual ayam. Dia jaga saya, Alhamdulillah. Makan minum semua cukup. Syukur. Sedihlah tengok dia. Siapa tak sayang suami. Allahu Akbar. Sayang suami jadi apa-apa macam manalah saya. Alhamdulillah Tuhan panjangkan umur suami saya. Amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, berjumpa lagi. Alhamdulillah. Seperti biasa, saya Roslan daripada YBIM dan kita ada Tuan Haji Zudi, kontraktor untuk projek pada kali ini. Dan insya-Allah akan dipantau oleh projek manager Encik Zamri daripada Ian Scott International. Terima kasih banyak. Dan yang mana kalau tengok di bahagian luarnya saja terlalu banyak benda-benda yang perlu kita clearkan. Secara hukumnya buang aja. Buang aja. Macam itulah. Ini bahagian
Itulah tak tahu nak cakap bilik ke apa. Tapi ni katil ni anak perempuan yang tidur sini. Inilah dulu bahagian atas rumahnya yang jadi kawasan utama lah. Ni bahagian belakang ni. Saya pun tak tahu, saya ingatkan bilik. Rupanya dekat sinilah tempat dia sumbatkan segala. Ini dulu adalah ruang tamu asal rumah atas ni. Saya melihat benda ni Ustaz, sayang jika ada ruang yang ada tapi tidak dapat digunakan sepenuhnya. Betul. So masalah utama sini housekeeping. So bermakna nanti kita kena fikirkan bagaimana cara untuk kita mengemaslah kawasan-kawasan sama ada ni kategori sampah. Kalau sampah mana kita akan buang Ustaz. Ya, Kita akan bincang dengan tuan rumah. Dia sebelum ini menguruskan apa ni kedai makan. Jadi kedai makan bila ekonomi tak berapa baik, beliau seterusnya berhenti kerja dan bekerja dengan orang lain. Di mana kesihatan isteri beliau mengalami beberapa masalah kesihatan yang kritikal. Jadi saya telah cuba mendapatkan bantuan daripada pihak yang berwajiblah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Cik Sudi? Alhamdulillah Ustaz, sihat. Alhamdulillah. Itulah hari ini tuan-tuan dan puan merupakan hari penting. Jadi Cik Sudi, apakah perancangannya untuk memulakan kerja-kerja? Kita akan menjalankan kerja-kerja pembersihan di bahagian luaran dan dalaman. Dan untuk makluman, kita telah memanggil pihak Indah Water untuk menyedut apa najis yang di situ. Kita ada satu saliran yang sempurna. Ini adalah salah satu kerjasama kami antara Gemuda dan masyarakat komuniti kampung. Kami membuat gotong royong untuk membersihkan dan menambah baik rumah Encik Rahim. Dan inilah antara usaha sama satu pasukan. Hidup ini merupakan satu perjalanan. Berjalan kaki, menaiki motosikal, menaiki kereta api, itu pilihan kita. Landasan ini juga merupakan satu gambaran perjalanan kehidupan. Kepala kereta api dan gerabak bergerak bersama dalam menuju destinasi. Begitu juga suami dan isteri. Jangan saling melepaskan tangan, tetapi semakin erat tangannya digenggam dalam menuju destinasi kebahagiaan yang diidam-idamkan. Oleh itu, teruskanlah berkasih sayang selagi hayat di kandung badan. Mak sebelum ni pernah hilang ingatan. Dia macam murung macam itulah. Mak pernah murung. Itu yang saya terus tak boleh buat apa, terpaksa berhenti kerja. Saya nak berterima kasih pada kakak saya lah sebab nampak dia lah yang paling rapat dengan mak saya. Dia lah menjaga mak saya. Dia sanggup korbankan kerja dia, berhenti kerja dekat kilang glove tu untuk jaga mak saya. Saya tak, sedangkan saya anak lelaki, sepatutnya itu tanggungjawab saya. Tapi saya tak mampu nak buat macam mana yang dia buat sekarang. Rasa-rasa apa menyebabkan yang dia tiba-tiba dia boleh okey balik ni? Yelah, dia tengok anak semangat. Anak dia dah ada, dia nak anak dia keliling dia. Dia tak nak anak dia jauh dia. You all bertiga perasan tak? Yang ibu dengan ayah ni memang loving couple tau. Perasan Ya Allah, kami tengok kan, dia punya manja tu, gosok-gosok. Tetapi ayah tegak aja cover kan, ayah cover lah. Dia jenis senyap. Kalau saya bercakap baru dia mula nak bercakap. Ayah jenis sakit, simpan je. Dia tak nak orang tahu dia sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Cik Lan? Alhamdulillah. Jadi apakah perkembangan kerja-kerja yang telah dilakukan kat rumah ni? Sebenarnya sini dulu tak ada dinding. Tapi bila kita buatkan dinding, dia tak secara langsung jadi sebuah bilik. Inilah ruang bilik yang kita masukkan. Wiring lampu semua dah siap. Jadi kemasan dalam ni semua dah final. Kita nak cat undercoat dengan final punya touch lah. Dekat atas lah, apa kerja-kerja yang kita buat? Dan juga kita juga mengadakan gotong royong di dalam rumah.
Yang atas ni sebab binaan dia banyak binaan kayu. Jadi memang kerja dia tu agak rumit, tetapi sekarang ni dalam progres dia lantai. Lantai tu sebab kita tak boleh naik atas, dia tengah betulkan lantai dan ada beberapa partition baru yang kita buat jadikan bilik. Tingkat 1, wiring perlu dibuat semula sebab kita perhatikan kedudukan lampu tu tidak bersesuaian dan hanya satu lampu sahaja di bahagian atas. So selepas wiring kita akan masukkan kerja-kerja plaster ceiling, termasuklah untuk menceriakan rumah kita akan mengecat di bahagian luaran dan untuk tingkat atas di bahagian dalaman sekali. Setakat ke hari ini, Ya. saat ini, berapa peratus kerja-kerja yang telah dilaksanakan? Daripada pandangan saya tadi, bahagian atas tu campur dengan kita tengok yang di bawah ni, saya boleh katakan sudah sampai mencapai lebih kurang 70% lah. Dalam panjang-panjang benda banyak perkara berlaku dalam hidup Cik Murad, yang paling sedih kat Cik Murad apa? Sedih dia pasal dia dapat sakit tiba-tiba. Dulu dia sihat, bijak. Tiba-tiba dia dapat sakit. Sihat, bijak. Ayat bijak tu kenapa bijak tu? Dia cerdik, pandai cari duit. Dia bijak cari duit, pandai fikir masa depan. Ada tak rasa-rasa macam malu pula dia orang datang rumah kita? Malu tu memang malu. Rumah kami macam kapal pecah. Sebab saya dah tak larat dah. Betul lah. Tak dulu 10 sekali sekejap naik ke atas, sapu-sapah. Sekarang dah. Tak maaf. Letaklah belian di atas tu. Saya tak peduli. Boleh tak nak jaga tu? InsyaAllah. Kalau saya sihat, mata saya nampak balik macam dulu. Kan kalau nak yang macam muda-muda dulu dah. Nampak macam ni pun jadilah. Jadi kita jaga elok-elok. Boleh ya? InsyaAllah. Boleh janji kat saya jaga? Alhamdulillah. Boleh Saya ya? akan cuba jaga. InsyaAllah. Alhamdulillah. Waktu mula-mula kahwin, insya-Allah. Sebelum kahwin, jangan cakap. Sebelum kahwin, apa benda tak baik. Kan? Bertelefon dengan sampai habis kredit. Tapi bila dah kahwin tu pula, kan? Timbul persoalan. Dilema ombak rindu. Wah, tak ada lagi dah rindu. Kan? Kemana perginya sehangat asmara. Hilang asmara. Tapi orang dulu-dulu unik. Dia berkasih sayang dengan cara yang tersendiri. Tak payah sebut. Kasih sayang tu bila isteri tu sakit, suami tu tampil datang. Suaminya soleh, isterinya solehah. Ingat Allah banyak-banyak. Kadang-kadang rumah tangga kita jadi porak-poranda. Sebab apa? Walaupun dia bercinta, bergaduh juga. Sebab apa? Lupa pada Allah. Keluar ke mana-mana, ingat Allah. Kita keluar, pergi kerja dekat pasar ke, kerja kat kedai ke, kerja kat pejabat ke. Ya Allah, kau jagalah isteri aku di rumah, ya Allah. Jagalah anak-anak keluarga aku di rumah, ya Allah. Aku keluar mencari rezeki, ya Allah. Aku percaya, aku serahkan kepadamu, ya Allah, untuk menjaga kesejahteraan mereka semua. Amin. Doa. Isteri pun terkenal yang baik-baik dengan suami. Suami terkenalkan yang baik-baik dengan isteri. Begitu juga terkenal yang baik-baik dengan anak. Anak-anak terkenal yang baik-baik dengan mak ayah. Jadi, kesimpulannya hidup kita ni teruskanlah berkasih sayang. Kerana hubungan manusia itu pun dimulakan dengan kasih sayang. Adam dan Hawa hingga berkembang biak sampailah kepada kita pada hari ini. Hari ini merupakan hari penting, iaitu hari penyerahan. Bersama-sama dengan saya, Encik Hafiz Yu, pemilik TDC Holdings. Saya dan Encik Hafiz, hari ini tak sabar rasanya. Kita nak tengok keadaan rumah yang dah disiapkan. Kalau kita tengok dekat depan ni, nampak perubahan yang ketara. Sebab dulu rumah ni lusuh. Kayu-kayu papan nama,
Jadi kita nampak dia dah buat touch up, dia dah cat balik. Mana bingkai-bingkai tu dia dah repair. Kalau tengok dekat kawasan ni dulu, Mula Encik Hafiz, dulu kat tepi ni barang-barang banyak, sampah banyak. Jadi ini kita dah clearkan. Berapa lori tu untuk clearkan semua? Untuk clearkan tak kurang daripada 6 lori kita gunakan untuk banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Rahim. Ayah ni Encik Abdul Rahim ataupun orang kampung panggil dia Murad tu, yang sekejap Rahim sekejap Murad kalau panggil dia. Ada 2 nama. Yang saya ini 2 nama. Encik Hafiz. Ya. Dalam merupakan pemilik TDC Holding yang merupakan rakan penaja utama dalam program My House ni. Jadi sekarang saya dah bawa Encik Hafiz tengok keliling rumah. Dekat luar rumah dah tengok, nak bawa tengok dalam rumah. Boleh? Boleh. Silakan. Okey, mari kita depan dah. Dulu yang ini pintu keluar. Ini dah jadi, sekarang jadi apa je? Yang ini bilik anak perempuan saya. Bilik anak perempuan. Dulu asalnya di luar lah, pasal luar. Sebelum ni anak darah ni Sebelum duduk ni di mana? tidak berdekatan dengan tangga di luar tu. Jadi boleh tak? Kita boleh, tunjukkan mana tempat ni. Boleh. Dekat sini lah kan, Cik Murad kan? Ini bilik tempat tidur anak perempuan saya dulu. Dulu tak ada bilik. Sini. Sini. Ni kan jalan orang ramai. Jadilah tu yang anak dia cakap, dia tidur sini. Malu orang lalu lalang, dia kata. Rasa best, tenang. Lepas tu boleh buat hal sendiri. Lepas tu boleh study, tak ada orang kacau. Saya akan jaga bilik ni dengan penuh amanah. Dan jaga apa yang orang dah bagi. Tapi dekat sini saya nak puji kontraktor lah. Sebab asalnya pada peringkat awalnya saya kata, kalau dah ni katilnya tak apalah. Kita cat saja bagi ceria, saya kata. Dia kata dia setuju. Rupa-rupanya dia buatkan bilik tu, bilik yang kita tengok Bilik ni. tadi lah. Tangga ni dia dah cat balik. Dan dulu ni tangga asal, tapi kreatif lah. Sebab ni dia letakkan pula kapet merah ni supaya kurang licin. Kapet merah? Mengalu-ngalukan ni. Rek kapet kan. Wah. Ini keadaan dia. Lega saya tengok. Kalau tidak dulu sini penuh dengan pakaian-pakaian lama, barang-barang lama ni, botol rambu ni penuh. Tak boleh nak jalan. Dekat sini kalau kita tengok ni, lantai pun dah diletak tikar getah. Untuk kita menyediakan tikar getah sumbangan daripada pusat khidmat sendiri dan juga kipas angin. Ni plaster ceiling, bukan ceiling biasa. Plaster ceiling. Jadi macam mana Cik Murad tengok atas ni, macam mana rasa sekarang? Alhamdulillah, saya rasa selesa. Kalau saya bayangkan dulu, saya nak naik atas pun takut. Sampai nak berjalan-jalan pun takut terpijak kaca, paku lah. Sekarang ni saya naik, memang kata boleh main bola kata. Kalau kita tengok, dulu dinding ni tak ada ni. Dulu sini kosong? Sekarang dah ada dinding dan dah jadi bilik. Kalau tengok dulu pun lampu ada satu je dekat atas ni. Lampu satu. Sekarang dah ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kat bawah 6, 7 semua lampu. Ya. Lampu dah banyak. Pada mulanya, ketika kami sampai, kami dapati keadaan rumah ini amat tidak sihat yang menyebabkan pembiakan bakteria. Justru itu kami telah memanggil pihak pengusaha sanitasi untuk melakukan sanitasi. Jadi apa mana perasaan Cik Murad? Ada tak terasa macam selama ni, yalah, sekarang dah rasa tak sabar nak balik rumah. Yalah, saya rasa tak sabar nak balik rumah. Nak duduk ibarat macam duduk rumah baru. Kita sebenarnya patut pada diri kita sebenarnya. Kuatkan semangat untuk jaga kebersihan, jaga keceriaan. Sebab kasih sayang keluarga ini pun cukup luar biasa. Betul. Dalam episod ini kita menyaksikan juga bukan hanya untuk membaiki rumah ini, tetapi kita melihat hubungan kekeluargaan, hubungan suami isteri yang semakin erat, di mana mereka bekerjasama dalam usaha untuk mengindahkan rumah ini. Walaupun diduga Allah Ta'ala dengan keadaan kesakitan, kesukaran pendapatan, hidup dalam serba kekurangan, tapi mereka masih mengekalkan hubungan rumah tangga mereka, mengekalkan hubungan suami isteri mereka dengan baik. Dan melihat wajah-wajah suami isteri mereka dan anak-anak mereka yang gembira, saya peribadi sebagai penaja utama TDC Holding Sdn Bhd berasa sangat bersyukur. Ini kiranya rezeki Allah Ta'ala lah kepada mak dan ayah kan. Sebab sebelum ni, ialah kami pun cakap memang tak mampu lagi lah nak tolong macam ni. Tapi rezeki yang dibagi ni memang seronok lah. Dan kesempatan ini, Yayasan Budi Asam Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kampung dan juga masyarakat sekeliling yang telah memberikan sokongan
dan bantuan yang tidak putus-putus. Saya tak terucap dengan kata-kata saya bagaimana penghargaan dan penghormatan diberikan oleh pihak Yayasan Budi dan TV Al-Hijrah kepada Cik Rahim ni. Dan di samping tersebut, pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia juga menyumbang katil pesakit Tukreng seperti mana katil hospital untuk isteri beliau, Puan Syahriah, bagi memudah pergerakan untuk tidur, rehat dan seumpamanya. Terima kasih banyak-banyak menyelamatkan saya daripada letih, daripada sakit. Orang sakit tu tetap sakit tapi legalah sikit dapat katil tu. Terima kasih pada Yayasan Budi Ehsan Malaysia, TV Al-Hijrah yang banyak membantu keluarga kami. Harapan biarlah bantuan ni berterusan, bantu orang susah-susah macam akak. Ada orang lagi susah pada akak. Biarlah dia dapat bantu kan macam ni. Tapi di luar sana tu jangan berhenti berharap. InsyaAllah ada yang bantuan yang akan datang. Kami di pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia menyeru kepada orang ramai, khususnya pihak korporat, supaya tampil dapat membantu kami, supaya kami dapat membantu lebih ramai lagi responden yang memerlukan bantuan kita, demi memastikan tempat kediaman para asnaf lebih terbela, selamat dan sihat untuk dihidupi. Hidup tanpa kasih sayang ibarat lagu tanpa irama, bintang tanpa cahaya. Segala-galanya kelam, gelap, tidak berseri, seolah-olah tidak ada makna. Hanya dengan kasih sayang, segala-galanya dapat dihadapi, ujian, dugaan, cabaran dengan tenang dan gembira bersama insan yang tersayang. Ingatlah, dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Satu semangat, satu tujuan, berkongsi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.